Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik Tingkatan 5 Silibus KSSM. Alright, cikgu tersilap pula. Alright, di sini patutnya. Okay, sorry. Jadi, jom kita teruskan dengan perkara seterusnya, iaitu ubahan tercantum ataupun ubahan gabungan ataupun ubahan ataupun apa-apa yang bersama maksud dengan gabungan lah. Alright, yang sama maksud. Okey, kenapa cikgu kata sama maksud di sini? Sebab dia menggunakan konsep yang sama. Apakah maksud tercantum? Ialah gabungan antara berkadar langsung dan songsang. Okey, langsung dan songsang dalam satu persamaan. Iaitu adik-adik tengok di sini, iaitu Y berkadar terus dengan X, atau berkadar langsung dengan X, dan berkadar songsang dengan Z. So, di sini adalah konsep dia. Dia gabungan kedua-duanya. Dan sama juga kalau adik-adik nak dapatkan, tukarkan menjadi persamaan, letakkan nilai, masukkan nilai K di hadapan, iaitu darab. Dan bila kita permudahkan dia, dia akan jadi sebeginilah. Alright, supaya adik-adik akan faham satu persatu. Alright, jadi jom kita teruskan terus kepada soalan. Okey, macam cikgu dah kata dalam video-video sebelum ini, cikgu ambil ni daripada buku teks. So senanglah abang-abang kakak-kakak nak buat rujukan. Jadi jom kita teruskan kepada soalan pertama, iaitu tuliskan setiap ubahan bergabung dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. W, kita buat soalan A ya. W berubah secara langsung. Secara langsung dengan punca kuasa 3V. V, alright. Dan secara songsang, kita buat sekali lagi secara songsang dengan kuasa 2X. So, bila kita gabungkan dia, dia akan jadi W berkadar terus dengan punca kuasa 3V over X kuasa 2. Dan bila kita tukarkan menjadi persamaan, dia akan jadi W sama dengan K punca kuasa 3V over X square. Itu adalah jawapan akhir dia. Kita tengok soalan B pula. Ni cara cikgu buat satu persatu lah. Alright. Soalan B. F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3. Okey, bermaksud dia ada dua benda di sini, dan secara songsang dengan 1 per punca kuasa T. Bila gabungkan ketiga-tiga benda ni, dia akan jadi F berkadar langsung ataupun berubah secara langsung dengan G dengan H kuasa 3 dengan songsang dengan punca kuasa T. Bila tukarkan persamaan, dia akan jadi F sama dengan K darab dengan G darab dengan H kuasa 3 per punca kuasa T. Itulah jawapan dia. Dan macam mana pula dengan soalan C? Alright, tengok satu-satu. Pecutan bagi sebuah objek A berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui J, dan secara songsang dengan kuasa 2 masa yang diambil, iaitu T kuasa 2. Gabungkan kedua-dua ni, abang-abang kakak akan nampak jawapan dia. Persamaan gabungkan J over T kuasa 2. Tukarkan menjadi persamaan, jadi A sama dengan K J per T kuasa 2. Itulah persamaan dia. Okey, dia kata nak bentuk persamaan dan dia tak bagi nilai, itu sahaja. Nak dapatkan nilai K, kena ada kedua-dua atau kesemua nilai dahulu. Alright, kita tengok contoh seterusnya. Cikgu bagi 3 contoh di sini. Contoh yang kedua. Masa yang digunakan T, itu dalam unit jam, untuk menyusun kerusi di dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi. Okey, dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat. Cikgu terus gabungkan di sini. Ya, cikgu tak gabunglah. T berubah secara songsang dengan bilangan orang yang terlibat. Jadi kita tahu T merupakan kepada masa, C di sini merupakan bilangan kerusi, dan P di sini bilangan orang lah, berapa orang yang ada. Dan bila kita gabungkan, dia akan jadi T berkadar terus dengan C dan songsang dengan P. Dan persamaan kita T sama dengan KC over P. Ini kita dah buat dah. Ingat apa-apa pun tentukan persamaan and then dapatkan persamaan dia dahulu. Diberi 5 orang pekerja. Ni 5 orang pekerja mengambil masa 2 jam. Okey, mengambil masa 2 jam untuk menyusun lebih kurang 1000 buah kerusi. Ungkapkan T dalam sebutan C dan P.
Alright. Jadi kita dah ada semua nilai, dapatkan nilai K. T berapa? T sama dengan 2. K. C sama dengan 1000. Alright. C sama dengan 1000. Sebab apa? C merupakan bilangan buah kerusi. Dan P merujuk kepada berapa orang? Ada 5 orang. Dapatkan nilai K dahulu. Jadi 2 sama dengan K 1000 bahagi 5 berapa? Adik-adik kena tekan kalkulator lah. Alright. Kalau adik-adik dah tahu, tak apalah. Tapi kita menggunakan kesemua kalkulator yang kita ada. Jadi K darab dengan 1000 bahagi 5 sama dengan 200. So, pindahkan sebelah kiri 2 per 200 akan dapat nilai berapa? Akan jadi K sama dengan 1 per 100. Ataupun 2 bahagi 200 di sini adik-adik akan dapat jawapan dalam desimal dia sama dengan 0.01. Adik-adik boleh, abang-abang kakak boleh pilih mana satu lah. Yang mana yang korang suka. Jadi, dua-duanya betul. Bentukkan persamaan dia akan jadi T sama dengan 1 per 100 darab dengan C over P. Ataupun pemudahkan C per 100 P. Ataupun T sama dengan 0.01 C over P. Dua-dua pun boleh. Alright, dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Okay, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Kita tengok diberi M berubah secara langsung. Cikgu buat cepat sikit lah kali ni. M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan songsang dengan P. Jika M sama dengan 4.8 dan sebagainya, hitung nilai P apabila dan sebagainya lah. Dapatkan persamaan dahulu. M sama dengan KN square over P. Berapa nilai M yang kita ada? Dapatkan persamaan dahulu apa-apa pun. 4.8 sama dengan K N kuasa 2 iaitu 6 kuasa 2 over P 1.5. Okay, cikgu akan banyak buat secara cepat lah. Jadi adik-adik boleh tekan dalam kalkulator lah. Alright, bahagi dengan 1.5. So adik-adik akan dapat di sini 4.8 sama dengan K darab dengan 24. Dipindahkan sebelah kiri K, adik-adik akan dapat 4.8 bahagi dengan 24. Jadi K sama dengan 0.2. Cikgu letak dalam desimal. Jadi persamaan yang kita kena gunakan dia akan jadi M sama dengan 0.2 N kuasa 2 over P. Sekarang barulah boleh buat soalan. Okey, soalan A. Apakah soalan A? Soalan A dia kata cari nilai P apabila M 0.8. Jadi 0.8 sama dengan 0.2 darab dengan N kuasa 2 iaitu 2.4 kuasa 2 per P. Alright, so pindahkan di sini dan 0.8 bawa ke bawah. P sama dengan 0.2 darab 2.4 kuasa 2 bahagi 0.8. Jadi berapakah nilai P? Tekan saja dalam kalkulator. Tapi kena ingat bawa mas apa kena buat dulu. Kena squarekan dahulu. Darabkan dengan 0.2 dan bahagikan dengan 0.8. Alright, adik-adik akan dapat. Abang-abang kakak akan dapat jawapan dia 1.44. Itu nilai P. Dan kita teruskan untuk soalan B di sini. Nilai N. Apabila M sama dengan 19, 0.2 dan N kuasa 2 di sini over P sama dengan 3.8. Pindahkan di sini dan pindahkan di sini. Dia akan jadi 19 darab dengan 3.8 bahagi 0.2 sama dengan N kuasa 2. Okey, jadi 19 darab dengan 3.8. 19 darab dengan 3.8 bahagi 0.2 and then abang kakak dapat jawapannya N kuasa 2 sama dengan 361. Pindahkan sebelah kanan, N akan jadi punca kuasa 361. N akan dapat jawapan dia sama dengan 19. Itu adalah jawapan dia. Dan itu cara untuk ubahan, gabungan dan tercantum dan sebagainya lah. Okey, dan itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Jadi terima kasih adik-adik, terima kasih abang-abang, kakak-kakak. Jumpa lagi. Bye-bye.